Tuan-tuan sekalian, antara perkara gaib yang kita dah dengar, yang belum kita tempuh, iaitulah alam barzakh, alam kubur. Tempat yang pasti kita akan sampai, yang confirm kita akan sampai. Tuan-tuan dengar perkataan saya ni elok-elok. Tempat itu akan kita sampai pada masa yang telah tentukan kepada kita. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin 10 tahun akan datang, wallahu alam, Allah saja mengetahui. Tetapi yang pastinya kita akan sampai ke alam yang namanya alam barzakh. Ada dua keadaan alam barzakh, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Yang pertama, alam barzakh ini kepada orang mukmin, kata Ibnu Umar, kuburnya menjadi taman daripada taman-taman syurga. Orang mukmin apabila dia masuk kubur, yang pertamanya tuan-tuan, kuburnya menjadi lapang 70 hasta, bahkan lebih daripada itu. Dihamparkan permainan yang indah daripada syurga. Dibukakan satu pintu, dia nampak tempat duduknya di dalam syurga. Angin daripada syurga itu datang menghembus dia di dalam kubur itu, sehingga nikmat, rasa seronoknya syurga itu sampai kepada dalam kubur. Nikmatnya duduk dalam kubur itu bahkan melebihi daripada nikmat waktu dia hidup di dunia. Malaikat, tu tempat siapa tu? Tu istana siapa yang cantik sangat tu, subhanallah. Itulah tempat duduk kamu nanti di dalam syurga, subhanallah. Malaikat, bila nak kiamat ni? Bila nak kiamat? Kenapa lambat lagi kiamat? Tak sabar dah aku nak pergi duduk di tempat tu yang namanya syurga tu, subhanallah. Itu nikmatnya orang yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah SWT, kuburnya orang mukmin. Dan satu lagi kata Ibnu Umar, ialah kuburnya orang asi, orang maksiat. Ini bukan cerita orang kafir tuan-tuan, ini di antara orang mukmin. Tapi mukmin ini ialah mukmin orang yang maksiat kepada Allah, orang yang ingkar perintah Allah, orang yang mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kuburnya, pertama sekali kuburnya akan menghimpitnya sehingga berselisih tulang rusuknya. Kuburnya gelap, kuburnya menyakitkan, kuburnya menyeksakan. Dibuka satu pintu, nampak tempat duduknya di dalam neraka. Angin bahang daripada neraka itu sudah masuk ke dalam kubur hingga membakar tubuh-tubuhnya. Dibawa api lagi tuan-tuan, dibakarnya siang dan malam hingga luruh daging dan isinya. Dibawa ular lagi, subhanallah, mematuknya siang dan malam, subhanallah. Diseksa dia siang dan malam. Itu kuburnya orang asi, orang maksiat. Tuan-tuan, kita hanya ada dua kubur ini. Hanya ada dua pilihan di antara salah satu daripada dua kubur ini yang tuan-tuan boleh pilih sekarang ini sebelum tuan-tuan mati. Bagaimana nak pilih? Tuan-tuan, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala menceritakan kepada kita bagaimana keadaannya, bagaimana pemilihannya kubur nanti kita sini. Yang pertama, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, dia kata, subhanallah, orang yang sering lalai daripada mengingati kuburnya, kuburnya akan menjadi lubang daripada lubang api neraka. Dan orang yang selalu mengingati akan kuburnya, tidak lalai dengan kuburnya, maka orang ini kuburnya akan menjadi taman daripada taman syurga. Jelas. Yang pertama, orang yang selalu lalai daripada ingat kubur. Siapa orang yang lalai ni? Kata Imam Habib Abdullah Haddad dalam kitabnya Nasihat Agama dan Wasiat Iman, orang yang lalai ini, kata Imam Habib, ialah berlalu sehari dalam hidupnya, subhanallah, tanpa sekalipun dia fikir bagaimana agaknya kalau dia mati pada hari tersebut. Kita ni hari ni, daripada pagi tadi sampai sekarang ni, berapa kali yang kita fikir kalau aku mati hari ni macam mana keadaannya? Semalam berlalu sehari daripada pagi sampai ke malam, pernah tak sekali kita terlintas kalau aku mati hari ni bagaimana keadaannya? Subhanallah. Orang yang sentiasa ingat dia nak mati pada hari tersebut, kalaulah aku mati hari ni. Dia tidak lalai dengan kematiannya. Dia takut untuk meninggalkan kebaikan-kebaikan dan amalan-amalan. Ya Allah, kalau aku mati hari ini, subhanallah, macam mana keadaan? Maka dia akan buka Quran untuk dia baca. Ya Allah, kalau aku mati hari ini macam mana? Masya Allah Rabbi. Dia akan paksa diri dia untuk bangun 2 rakaat. Takut-takut dia mati pada hari tersebut, dia sembahyang duha. Dia akan paksa diri dia untuk pergi sembahyang subuh berjemaah, sebab dia takut hari itu hari last dia hidup di dunia ini. Dia akan paksa diri dia untuk buat amal kebajikan, sebab dia takut itulah hari last dia berada di dunia ini, tuan-tuan sekalian. Sebab kita tak tahu bila kita nak mati. Maka orang yang tidak lalai dengan kematian, dia sentiasa bersedia untuk berhadapan dengan kematian pada hari tersebut. Tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan hari ini sembahyang subuhnya 7.30, kalaulah hari ini tuan-tuan masih belum membaca Al-Quran, kalau tuan-tuan pagi tadi belum buat 2 rakaat sebelum sembahyang subuh,
Kalau tuan-tuan hari ini belum buat sembahyang duha, tuan-tuan kalaulah hari ini tuan-tuan masih belum membaca Al-Quran, tuan-tuan mintalah kepada Allah, jangan mati pada hari ini, sebab kita tak bersedia. Tapi kalau hari itu tuan-tuan dah bangun tahajud 2 rakaat, kalau tuan-tuan sempat buat sunat taubat 2 rakaat pada paginya, kalau tuan-tuan sempat buat sunat duha, kalau tuan-tuan dah pergi sembahyang subuh berjemaah, kalau tuan-tuan musalli ala jemaah dah pun baca Quran pada pagi tersebut, tuan-tuan dah masya-Allah sudah membaca surah Al-Waqiah, telah membaca surah Al-Mulk dan sebagainya, kalau mati pun insya-Allah kita mati dalam keadaan kita sempat untuk buat amal di hari-hari akhir kehidupan kita yang Nabi SAW sebut, fa innamal a'malu bil khawatimah, sungguhnya amal Allah kira di hujung hayatnya.